Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kami sekumpulan akan menerangkan tentang al-istihsan. Di dalam ilmu usul fiqh terdapat satu istilah yang dinamakan dengan al-istihsan. Ia merupakan salah satu dalil yang tidak disepakati kehujahannya di sisi para ulama dalam mengistimbatkan hukum syarak. Dari sudut bahasa, istihsan menurut Ibnu Manzur di dalam kitab Lisanul Arab berasal daripada perkataan hasan yang bermaksud baik, dan dalam wazan istif'al yakni istihsan membawa makna apa yang dituju kepadanya dan dikehendaki oleh seseorang meskipun ia dianggap buruk oleh orang lain. Manakala dari sudut istilah pula ia mempunyai pelbagai maksud. Antaranya Imam Al-Sarakhsi Al-Hanafi di dalam kitabnya Al-Mabsut menyebutkan beberapa lagi definisi, antaranya meninggalkan qiyas dan mengambil hukum yang lebih ringan dan lebih memudahkan orang ramai, serta mengambil keringanan, kemudahan dan keluasan. Dengan kata lain, istihsan boleh disebut sebagai meninggalkan hukum yang sukar dan mengambil hukum yang ringan kerana maslahah. Majoriti para ulama menggunakan pakai dalil al-istihsan dan menganggap ianya sebagai satu dalil daripada dalil-dalil hukum. Manakala sebahagian fuqaha yang lain pula mengingkarinya, seperti golongan Asy-Syafi'iyah, seperti yang telah dinukilkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Ar-Risalah, bahawasanya beliau berkata istihsan adalah berseronok-seronok dan berkata mengikut hawa nafsu. Kata beliau lagi, sesiapa yang melakukan al-istihsan, sesungguhnya ia telah membuat syariat yang baru. Itu saja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menerangkan jenis-jenis istihsan. Jenis yang pertama, istihsan dengan nas. Seperti keharusan bai' al-salam, jual beli secara tunai, tapi serahan barang jualan ditangguhkan. Kaedah umum syariat Islam mengharamkan menjual barang yang tidak dimiliki penjual berdasarkan sabda Rasulullah SAW, La tabi' ma laisa 'indak. Maksudnya, jangan kamu jual sesuatu benda yang kamu tidak miliki. Sunan Abi Daud. Namun, bai' as-salam dikecualikan melalui kaedah istihsan berdasarkan nas hadis Nabi SAW. Man aslafa fi syai'in fa fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Maksudnya, barang siapa yang mendahulukan bayaran untuk sesuatu barang yang akan diberi kemudian, hendaklah dia mengetahui timbangan dan memastikan tempoh waktunya. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jenis yang kedua, istihsan dengan ijma'. Antaranya keharusan akad istisna'i, iaitu akad tempahan daripada pembeli dan penjual menanggung modal sepenuhnya, di mana kaedah umum syarak melarang jual beli barang yang belum wujud, bai' al-ma'dum. Namun ijma' ulama menetapkan jual beli seumpama itu diharuskan berdasarkan istihsan. Dan jenis yang ketiga, istihsan dengan qiyas khafi. Contohnya, hukum sucinya bekas minuman yang diminum burung helang berdasarkan qiyas khafi, qiyas yang tersembunyi. Walaupun pada asalnya menurut qiyas jali, iaitu qiyas yang jelas, ia diqiyaskan dengan sisa binatang buas lain seperti harimau dan serigala, kerana daging kesemua binatang tersebut haram dimakan. Hal ini demikian kerana sisa burung helang minum menggunakan paruh, dan paruhnya dihukum suci kerana tidak bercampur dengan air liurnya. Jenis yang keempat, istihsan dengan uruf. Contohnya, hukum keharusan mengenakan bayaran tertentu untuk bilik mandi awam tanpa menghadkan kadar tertentu isi padu air yang boleh digunakan serta tempoh penggunaan bilik air tersebut. Dalil qiyas menetapkan suatu akad mestilah berlaku pada perkara yang diketahui dan ditentukan bai' al-ma'lum. Namun, dalil istihsan mengharuskan kerana uruf manusia pada sepanjang zaman menerima akad seumpama ini. Jenis kelima, istihsan dengan maslahah atau keperluan darurah, di mana hukum asalnya ialah haram seseorang lelaki melihat kepada wanita bukan mahram. Namun, kaedah istihsan membenarkannya jika ada keperluan. Contohnya,
untuk perubatan dan sebagainya. Itu saja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya. Majoriti para ulama menggunakan pakai al-istihsan dan menjadikannya sebagai salah satu dalil daripada dalil-dalil hukum. Manakala sebahagian fuqaha lain pula mengingkari al-istihsan seperti golongan Asy-Syafi'iyah. Dinukilkan daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau berkata, istihsan adalah berseronok-seronok dan mengikut hawa nafsu. Jadi, mengapa Imam Syafi'i rahimahullahu taala menolak istihsan? Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyebut bahawa istihsan merupakan satu bentuk taladzuz, iaitu bersenang-senang. Jika istihsan dibenarkan kepada seseorang dalam urusan agama, nescaya ia akan diharuskan untuk setiap orang yang berakar di luar bidang ilmu, dan diharuskan pula untuk mensyariatkan agama dalam setiap bab, dan setiap orang akhirnya akan mensyariatkan agama untuk diri mereka sendiri. Jadi dapat kita faham di sini bahawa istihsan yang ditolak oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu ialah istihsan yang berdasarkan akal semata-mata dan hawa nafsu, dan yang tidak mempunyai sandaran dalil syarak. Menurut Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, istihsan jenis ini telah disepakati pengharamannya oleh semua ulama, dan ianya seperti istihsan dalam hukum syarak yang telah dilakukan oleh orang awam yang tidak berilmu. Kalau kita lihat para ulama seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang banyak mengistinbatkan hukum menggunakan istihsan, tidak pernah memahami istihsan dalam konteks ini. Dan istihsan menurut mereka ialah istihsan yang mempunyai sandaran dalil. Menurut Dr. Ahmad Wifaq Mukhtar, istihsan yang ditolak oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ialah pandangan yang tidak mempunyai sandaran daripada Al-Quran, As-Sunnah, ijma' ataupun qiyas. Penolakan ini merupakan salah satu bentuk hifzuddin, iaitu memelihara agama. Adapun istihsan dalam erti kata hukum pengecualian daripada qiyas kulli, ia diterima pakai oleh Imam Syafi'i dan diambil kira sebagai dalil dalam banyak permasalahan fiqh. Sekarang kita pergi pula kepada ulama yang menerima istihsan serta hujahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saya hari ini nak menerangkan berkenaan dengan ulama-ulama yang menerima istihsan dan juga hujah-hujah mereka. Maka apa yang saya dapat di sini ialah yang pertama, menurut Imam Malik, istihsan ni beramal dengan dalil yang lebih kuat antara dua dalil. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Faqih Al-Halwani Al-Hanafi mengatakan istihsan ini meninggalkan qiyas kerana satu dalil yang lebih kuat darinya daripada Al-Quran ataupun sunnah ataupun ijma'. Itu yang kedua. Yang ketiga, Imam As-Sarakhsi Al-Hanafi menyebut istihsan ini ialah meninggalkan qiyas dan mengambil hukum yang lebih ringan dan lebih memudahkan orang ramai. Serta mengambil keringanan, kemudahan dan juga keluasan. Dengan kata lain, istihsan ini boleh disebut sebagai meninggalkan hukum yang sukar dan mengambil hukum yang ringan kerana maslahah. Dan kaedah ini merupakan salah satu usul agama Islam yang selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ayat 185 surah Al-Baqarah. Selain itu, istihsan juga boleh disebutkan daripada Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi di sisi mazhab Malik ialah beramal dengan masalah dalam isu-isu juz'i yang bercanggah dengan dalil umum, dan ia juga bermaksud mendahulukan istidlal dengan maslahah mursalah ke atas qiyas. Maka ulama yang menggunakan istihsan pula tidak berpandukan semata-mata kepada perasaan dan kehendak sahaja, tetapi mereka mesti mengambil maqasid syariah dalam perkara tersebut. Yang berikutnya telah berkata Dr. Syekh Wahbah Zuhaili, istihsan sebenarnya merupakan apa yang biasanya diaplikasikan oleh pengamal undang-undang, iaitu untuk menggapai ruh dan semangat suatu undang-undang serta prinsip-prinsip umum yang universal. Dalam konteks fiqh dan syariat, sebenarnya istihsan ni merupakan usaha untuk mencapai objektif syariah, iaitu mencapai maslahah dan mengelakkan mafsadah.